pengambil khusus kajian hidrologi tropika dari kumpulan B. Hari ini, saya akan membuat video berkaitan dengan gangguan aktiviti manusia terhadap komponen kitaran hidrologi. Secara umumnya, kitaran hidrologi bermaksud peredaran air dari bumi ke atmosfera dan kembali ke bumi. Pergerakan jisim air berlaku dalam pelbagai bentuk, antaranya uap, cecair, dan pepejal. Kitaran hidrologi adalah satu model konsep melibatkan proses persimpanan dan pergerakan air di biosfera, litosfera, dan atmosfera. Manakala bagi proses kitaran hidrologi, ianya terbagi kepada dua, iaitu proses menegak dan juga proses mendatar. Bagi proses menegak adalah seperti sejatan, sejat peluhan, kerpasan, aliran batang dan juga resapan. Manakala proses mendatar adalah seperti larian air permukaan, aliran air bawah tanah serta alir lintang atmosfera. Namun, disebabkan gangguan aktiviti manusia akan memberi kesan terhadap proses-proses kitaran hidrologi tersebut. Antara aktiviti manusia yang dijalankan di lahan bumi yang telah mengganggu keseimbangan kitaran hidrologi adalah aktiviti pembandaran. Aktiviti pembandaran melibatkan aktiviti penulapan muka bumi sama ada dengan tar, bitumen ataupun aspal. Dengan itu, tiang-tiang pori tanah di bandar-bandar Lahadatu akan ditutup. Ini juga akan menjelaskan proses-proses susupan air hujan ke dalam tanah. Sebagai contoh, bak peminat bandar Lahadatu yang dapat dilihat pada lokasi di kawasan saya berada sekarang. Seterusnya, kadar susupan yang berkurang akan mengganggu pula sistem akuifer dan aliran air bawah tanah juga semakin berkurang. Pada masa yang sama juga, air hujan banyak mengalir di permukaan dan dikenali sebagai larian air permukaan. Lebihan air permukaan ini membolehkan imbangan hidrologi positif berlaku sehingga boleh mewujudkan fenomena banjir seperti banjir kilat yang berlaku di Bandar Lahadatuk baru-baru ini. Dengan itu, banjir kilat yang berlaku apabila larian air permukaan yang tinggi melebihi daripada kadar susupan ke dalam tani ekoran daripada menerima curahan hujan yang lebat. Selain itu, banjir kilat juga berlaku disebabkan oleh kadar susupan yang rendah disebabkan oleh liang pori sesuatu permukaan tanah bandar sudah ditutup dengan tar, bitumen, aspal dan sebagainya. Kesannya, air larian permukaan cepat melimpahi sistem saliran yang ada apabila daya tampung sistem saliran seperti longkang, sungai dan parit gagal menampung kuantiti air yang banyak lalu membanjiri sesuatu kawasan yang lebih rendah. Aktiviti pembandaran juga yang menyebabkan berlakunya banjir kilat juga memberi kesan terhadap persekitaran manusia dan persekitaran fizikal di Bandar Lahadatu itu sendiri. Berikut merupakan keratan akhbar berkaitan dengan banjir kilat di Lahadatu Sabah. Salah satu kesan berlakunya banjir kilat terhadap persekitaran manusia di bandar adalah berlakunya kerosakan harta benda seperti rumah, kenderaan dan peralatan serta perabot di dalam rumah apabila dinaiki air dan tidak sempat diselamatkan. Yang kedua, ianya memudahkan merebaknya penyakit bawaan air seperti penyakit taun dan kencing tikus. Hal ini kerana air banjir kilat yang kotor dengan sampah sarap dan berlumpur memudahkan penyakit berkenaan merebak. Selain itu juga, kejadian banjir kilat memberi kesan terhadap persekitaran fizikal di mana ianya mengancam kehidupan flora dan fauna. Menyedari kesan tersebut yang banyak memberi kerosakan terhadap persekitaran manusia dan fizikal, maka terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan. Antaranya adalah dengan memperbaiki dan juga menyelenggarakan sistem perpalitan di Lahadatu. Langkah yang kedua adalah mendalamkan, melebarkan dan meluruskan sistem perpalitan. Melalui langkah tersebut akan membolehkan isi padu air yang ditampung semasa hujan meningkat dan seterusnya dapat mengatasi masalah banjir sungai dan parit yang lurus memudahkan air mengalir dengan cepat. Langkah ketiga adalah kawalan guna tanah bandar. Projek pembangunan di kawasan bandar perlu dikawal. Langkah keempat juga adalah dengan menghijaukan kawasan bandar di Lahadatu. Langkah yang kelima adalah mewartakan resap sungai bagi memudahkan penyelenggaraan seperti mendalamkan, melebarkan, meluruskan dan membersihkan sungai.